Assalamualaikum diucapkan kepada pensyarah untuk pengajian Islam dan rakan-rakan sekelas saya. Saya Abdul Limin bin Abu Kasim, nombor matrik 10 DLS 22F075, dan sahabat seperjuangan saya Muhammad Aziz bin Muhammad Saufan, nombor matrik 10 DLS 22F2081, dan lagi seorang ialah Muhammad Ikhwan bin Zulkifli, nombor matrik 10 DLS 22F2034. Hari ini kami ingin menjawab tentang persoalan pengabaian tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang telah tua serta trend anak-anak semasa kini yang menghantar ibu bapa mereka ke rumah jagaan orang tua. Yang pertama, tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa yang telah berusia termasuklah memberi kasih sayang dan perhatian kepada mereka serta menyediakan sokongan emosi dan kewangan. Di samping itu, anak-anak juga bertanggungjawab untuk memastikan ibu bapa mendapat penjagaan kesihatan yang baik dan memastikan keperluan asas mereka terjaga. Namun, terdapat dua isu utama yang berlaku pada masa kini berkaitan dengan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa yang telah berusia. Yang pertama, isu kesibukan hidup moden sering mengakibatkan anak-anak kesulitan untuk memberi perhatian yang mencukupi kepada ibu bapa mereka. Tekanan kerja dan kehidupan yang sibuk membuat anak-anak sukar untuk meluangkan masa yang mencukupi untuk menguruskan ibu bapa yang memerlukan perhatian ekstra. Kedua, isu kekangan kewangan juga boleh menjadi halangan dalam menunaikan tanggungjawab kepada ibu bapa. Kos kehidupan yang meningkat boleh membuat anak-anak sukar untuk menyediakan sokongan kewangan yang mencukupi bagi ibu bapa yang memerlukan penjagaan kesihatan yang mahal dan perkhidmatan penjagaan diri. Kedua-dua isu ini menekankan betapa pentingnya kesedaran dan sokongan daripada masyarakat dan kerajaan dalam membentuk anak-anak menunaikan tanggungjawab mereka terhadap ibu bapa yang telah berusia. Pengabaian tanggungjawab terhadap ibu bapa yang telah berusia adalah isu yang kompleks dan dapat disebabkan oleh pelbagai faktor. Berikut adalah 4 faktor yang mungkin menyebabkan berlakunya pengabaian tanggungjawab terhadap ibu bapa yang telah berusia. Yang pertama ialah kesibukan hidupan moden. Gaya hidup moden yang sering menyebabkan anak-anak terlalu sibuk dengan tuntutan pekerjaan, keluarga dan kehidupan sosial sehingga mereka mungkin tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk memberi perhatian kepada ibu bapa yang telah berusia. Tekanan dari kehidupan yang sibuk ini boleh menyebabkan anak-anak terlalu fokus pada keperluan mereka sendiri dan mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap ibu bapa. Seterusnya, yang kedua ialah perubahan dalam struktur keluarga. Perubahan dalam struktur keluarga moden seperti peningkatan keluarga berasingan boleh menyebabkan anak-anak terpisah dari ibu bapa mereka. Isu-isu seperti perceraian, migrasi atau kehidupan kerja yang sibuk boleh menyebabkan anak-anak tidak berada dalam kedudukan yang sama dengan ibu bapa mereka, yang boleh menyebabkan pengabaian tanggungjawab terhadap ibu bapa yang telah berusia. Seterusnya, permasalahan yang ketiga ialah masalah kewangan. Masalah kewangan boleh menjadi faktor yang menyebabkan anak-anak tidak mampu untuk memberi perhatian yang mencukupi kepada ibu bapa mereka yang telah berusia. Kos penjagaan kesihatan yang tinggi dan keperluan asas yang lain untuk ibu bapa yang telah berusia antara salah satu sebab boleh menjadi sukar untuk ditanggung oleh anak-anak, dan ini boleh menyebabkan pengabaian tanggungjawab terhadap ibu bapa mereka yang telah berusia. Yang terakhir sekali ialah kurangnya kesedaran dan pendidikan. Terdapat kurang kesedaran dan pendidikan di kalangan masyarakat sekarang ini tentang keperluan untuk merawat dan memberi perhatian kepada orang tua yang telah berusia. Anak-anak mungkin tidak sedar betapa pentingnya peranan mereka dalam merawat ibu bapa yang telah berusia ini dan boleh menyebabkan pengabaian tanggungjawab. Faktor-faktor ini sering bekerjasama dan boleh menyebabkan berlakunya pengabaian tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa yang telah berusia. Adalah penting untuk kita mengambil langkah-langkah untuk memahami punca-punca tersebut dan mencari penyelesaian yang sebagai langkah proaktif bagi menangani isu ini.
Bagi menjawab persoalan nombor 3 iaitu pengabaian anak-anak terhadap ibu bapa dapat memiliki kesan yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah 4 kesan pengabaian tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Yang pertama, kesan pada anak iaitu pengabaian tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa dapat menyebabkan ketidakseimbangan emosi dan psikologi pada anak. Mereka mungkin mengalami perasaan bersalah, kecemasan atau bahkan depresi kerana merasa gagal memenuhi kewajipan kepada orang tua. Selain itu, anak-anak yang tidak bertanggungjawab terhadap orang tua mereka mungkin juga mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan yang sihat di masa depan kerana kurangnya pemahaman akan nilai-nilai tanggungjawab dan pengorbanan. Yang kedua, kesan pada ibu bapa. Pengabaian tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa dapat menyebabkan perasaan kekecewaan, kesedihan dan keresahan pada ibu bapa. Mereka mungkin merasa tidak dihargai atau terabaikan yang dapat berdampak negatif pada hubungan orang tua anak. Selain itu, orang tua yang merasa terabaikan oleh anak-anak mereka mungkin mengalami tekanan emosi dan mental yang signifikan. Yang ketiga, kesan pada masyarakat. Pengabaian tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa juga dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat secara keseluruhannya. Anak-anak yang tidak bertanggungjawab terhadap orang tua mereka mungkin cenderung kepada kurang peduli terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial. Hal ini mengarah pada penurunan kohesi sosial dan terciptanya masyarakat yang kurang peduli terhadap kesejahteraan keluarga dan orang tua. Yang terakhir, kesan pada agama. Dari perspektif agama, pengabaian tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai agama tertentu. Banyak agama yang mengajarkan pentingnya menghormati dan merawat orang tua, dan pengabaian terhadap kewajipan ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap moralitas dan integritas dalam individu yang tidak memenuhi kewajipan terhadap orang tua mereka. Dalam konteks ini, penting bagi anak-anak untuk menyadari pentingnya tanggungjawab terhadap orang tua dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka dan orang lain di sekitarnya. Untuk mengatasi masalah yang tidak disebutkan dengan jelas namun dikonsumsikan terjadi dalam kalangan masyarakat Islam Indonesia, berikut adalah 4 langkah yang mungkin dapat membantu. Yang pertama, pendidikan dan kesedaran. Meningkatkan pendidikan dan kesedaran dalam kalangan masyarakat Islam mengenai nilai-nilai agama, adab dan etika yang seharusnya dipegang teguh. Pendidikan tentang agama yang benar dan pemahaman yang mendalam mengenai ajaran Islam dapat membantu masyarakat memahami agama mereka dengan lebih baik dan mengurangkan kecenderungan terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, peranan institusi keagamaan. Institusi keagamaan seperti masjid, surau dan pusat pengajian Islam perlu memainkan peranan yang lebih aktif dalam menyampaikan pesanan yang baik dan memberikan bimbingan kepada masyarakat. Mereka juga boleh mengadakan program-program pendidikan, ceramah dan aktiviti sosial yang bertujuan untuk memperbaiki moral dan etika masyarakat. Yang ketiga, pemerkasaan masyarakat melalui pendidikan dan pekerjaan. Program pemerkasaan masyarakat melalui pendidikan dan peluang pekerjaan perlu dikukuhkan dengan meningkatkan taraf pendidikan dan memberikan peluang pekerjaan yang adil kepada masyarakat Islam. Ini dapat membantu mengurangkan faktor-faktor yang menyumbangkan kepada penyebaran masalah yang dihadapi. Yang keempat, pembangunan kesedaran sosial dan komuniti. Ini dapat meningkatkan kesedaran sosial dan komuniti melalui program-program kesedaran
Kerjasama dengan badan bukan kerajaan iaitu NGO dan inisiatif komuniti ini termasuk dalam bentuk penerangan, ceramah, seminar atau program pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Sekiranya masalah yang dihadapi adalah lebih spesifik, langkah-langkah yang diperlukan mungkin berbeza. Namun langkah-langkah di atas merupakan langkah asas yang boleh membantu mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Malaysia.